Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Surah baru, surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Surah Dukhan ialah satu surah dia punya dakwah masih lagi tauhid fil isti'anah, iaitu huraian kepada iyyaka nasta'in, tetapi menjawab persoalan kesamaran yang keempat. Kesamaran yang pertama kita tengok dahulu, iaitu keberkesan menjadi sebagai suatu hujah. Kesamaran yang kedua dari segi dalil dan bukti hanya dalam kitab Allah. Selain kitab Allah dan wahyu merupakan perkara yang tak sabit. Yang ketiga, syafaat hanya ada syafaat jenis bil izni. Tidak ada orang lain yang boleh memberi syafaat daripada Allah. Dan yang keempat ialah kesamaran yang keempat dari segi masyarakat menganggap ruh-ruh yang mereka seru, mereka puja, boleh mendengar. Mereka mengatakan mereka bukannya meminta tolong dengan ruh-ruh yang mereka puja. Mereka sekadar menggunakan perantaraan semoga ruh-ruh wali, ruh Nabi tadi, dengan permohonan mereka, maka ruh tadi akan membawa isu tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikabulkan permohonan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya kesamaran dia. Kesamaran dia ialah mereka meyakini ruh-ruh wali tadi mengetahui apa hajat, apa masalah mereka. Ruh-ruh wali Nabi tadi mendengar rintihan-rintihan yang mereka pergi merayu di kubur-kubur. Itu dia punya kesamaran dia. Jadi surah ini Allah jawab hanya yang mendengar perkara-perkara gaib, perkara-perkara luar asbab ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja, iaitu pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dia punya dakwah pada surah Ad-Dukhan ialah innahu huwas samiul alim. Innahu hanya sesungguhnya huwa, yakni Allah saja as-sami', maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi tiba-tiba masyarakat anggap ruh-ruh tadi juga mendengar dan maha mengetahui. Sebab tu dia minta dengan orang yang mati untuk
menyelesaikan segala masalah-masalah mereka dan juga untuk menyempurnakan hajat-hajat mereka. Maka Allah nafikan fahaman ataupun kesamaran mereka dengan menceritakan pada ayat yang ke-6, iaitu rahmatan min rabbika. Al-Quran ini merupakan rahmat daripada Tuhan, dan dalam Al-Quran Allah kata perkara-perkara utama Allah pastikan tauhid, iaitu innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah sahaja yang maha mendengar dan maha mengetahui. Memandangkan Allah sahaja yang maha mendengar dan maha mengetahui juga boleh menyelesaikan sebarang masalah. Boleh mendengar, boleh mengetahui, di samping berkuasa menyempurnakan hajat dan berkuasa menyelesaikan masalah. Kenapa tidak hamba seru saja hanya kepada dia, bukannya bersama-sama dia, duk menyeru kepada selain daripada dia yang tak mendengar dan tak mengetahui perkara-perkara luar asbab, perkara-perkara gaib. Itu dia punya dakwah dia. Dah jelas macam itu, kita tengok, kita bertadabbur surah Ad-Dukhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Hanya Allah yang maha mengetahui. Hanya Allah yang maha mengetahui apa itu ha, apa itu mim. Yang kedua, wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin ialah demi kitab Al-Quran, ialah amat-amat jelas sekali ya. Demi kitab Al-Quran yang amat-amat jelas sekali yang Allah turunkan. Ini sumpah. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang Allah turunkan amat-amat jelas. Mubin, jelas kebenarannya. Di sini jawapan kepada sumpah tak ada. Bila kita belajar dengan kitab-kitab tafsir, jawapan ini ialah demi kitab Al-Quran yang Allah turunkan, di dalamnya tidak ada mana-mana tempat yang menimbulkan kesamaran. Tidak ada mana-mana tempat yang menimbulkan kesamaran mengenai Allah dan juga cara-cara nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapan yang Allah bersumpah dalam kitabnya. Ini kata-kata daripada ulama-ulama tafsir. Maka dalam kitab memang jelas sekali, di mana jelas tersebut ialah sesiapa yang baca kitab tersebut akan kenal Allah. Bila kenal Allah, dia tahu sifat-sifat Allah, maka mereka akan taat dengan Allah. Itu dia punya jawapan sumpah tadi. Ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailati. Sesungguhnya kami menurunkan fi lailah, pada malam. Pada malam mubarakatin, pada malam yang amat-amat berkat, pada malam yang maha berkat, yang diberkahi ya. Turun apa ini? Ini tafsir mengatakan inilah kitab Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Semisal dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surah yang kita baca, surah Qadar yang kita baca itu semisal dengannya ayat ini, support untuk surah ni. Maka sebahagian besar tafsir mengatakan malam Allah turunkan Al-Quran ini ialah malam Qadar, yang sebagai peringatan untuk penurunan Al-Quran. Maka bila Allah turunkan Al-Quran pada malam peringatannya, maka Allah muliakan pada peristiwa tersebut. Mubarakatin, berkat sangat pada malam tersebut. Amat-amat berkat, pasal dalam malam Lailatul Qadar melebihi 1000 bulan apa-apa amalan yang kita buat ketika itu. Kalau kita infak 1000 bulan lebih, kalau kita mengaji 1000 bulan lebih, dia punya ganda kan, ganda pada malam kelebihan berkatnya penurunan Al-Quran. Jadi semua surah Hamim ini akan dimulakan dengan keberkatan, kemuliaan, kehebatan Al-Quran. Pasal hanya menerusi kitab Allah inilah sahaja untuk kita derita ataupun bahagia di hari akhirat. Jadi bila Allah ceritakan aku turunkan Al-Quran, dan setiap tahun diingat ada malam Lailatul Qadar, dan bila pembaca Al-Quran tengok Al-Quran, inna kunna munzirin, sungguhnya kami
dalam kitab kami itu ada peringatan. Sesiapa yang baca dia, faham dia, tengok dia, beramal dengan dia, maka aku akan bagi kebahagiaan, kebenaran. Sesiapa yang tidak guna, tak baca, tak belajar, tak fahami dia, maka aku bagi peringatannya itu neraka jahanam yang amat-amat menakutkan ketika peringatan tersebut. Jadi dalam Al-Quran yang Allah turunkan malam Lailatul Qadar ini ialah ada dua keadaan. Orang baca, orang faham, dapat khabar gembira. Orang tak baca, orang tak faham ataupun orang tak ada ikhtiar untuk ni, maka Allah akan bagi peringatan dengan dia. Ayat keempat. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Kami menurunkan Al-Quran pada malam tersebut, pada malam Qadar tersebut, pada malam berkat itu, maka ikut sebahagian besar tafsir mengatakan ketika dituliskan oleh Allah pada tiap-tiap perkara yang mengandung hikmah serta yang akan berlaku. Takdir akan berlaku pada malam itu juga. Sebab itu ketika itu kita kena banyak berdoa sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu amram min indina, iaitu perkara-perkara terbitnya daripada kebijaksanaan kami, inna kunna mursilin. Dan bila kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya mengandungi hikmah-hikmah dan kebijaksanaan dengan takdir-takdir tersebut, maka untuk memahaminya, inna kunna mursilin, kami akan utuskan Rasul kami, iaitu Nabi Muhammad SAW, untuk tafsir kitab Al-Quran tersebut, untuk bagi tahu apa dia kandungan-kandungan kitab tersebut, untuk diikuti oleh semua umat-umat Nabi Muhammad SAW. Itu ayat kelima. Ayat kelima, bila Allah turunkan Al-Quran supaya kita umat dia tengok dalam tu sebagai manual penghidupan kita, untuk memastikan kita semua faham benda tersebut, kita mesti beramal dengannya, sama ada akidah ataupun amalan. Maka Allah kata inna kunna mursilin, kami utuskan Rasul kami, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tujuan dia mengajar umat dia dengan Al-Quran tersebut. Atas faktor tersebutlah dua perkara, Quran pemulia, Nabi pemulia. Dua-dua perkara ni kita kena percayalah. Kita kena percaya dan yakin nak ikut dia. Ayat yang keenam, maka rahmatan min rabbika, Quran itu adalah rahmatan, rahmat. Allah rahmat dia, kebaikan, kelebihan yang Allah nak bagi kita ni. Itu untungnya kita umat akhir zaman dapat kitab Al-Quran, di mana kitab Al-Quran tersebut ada rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia yang turun Quran dan dipilih siapa saja yang nak bagi Quran. Walaupun dia bagi Quran semua sekali, hanya golongan-golongan yang berminat saja yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semua umat Islam yakin Quran sebagai cara kitab kehidupan dia, tetapi untuk memahami dia, untuk beramal dengan dia, Allah pilih hanya kepada siapa saja yang dia nak bagi kefahaman untuk beramal dengan kitab Al-Quran tersebut. Dan perkara-perkara yang paling penting dalam kitab Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran, ialah perkara mengenai tauhid. Innahu huwas sami'ul alim. Allah memperkenalkan diri dia, hanya dia sahaja yang maha mendengar. Dia mendengar saja, berbisik ke berbisik ke secara kuat ke, bahkan dalam hati pun dia dengar. Jadi bila hanya dia saja mendengar perkara-perkara ini, maka sepatutnya tak perlulah minta dengan yang lain lagi, pasal dia saja mendengar. Bukan setakat mendengar, tapi dia boleh bertindak ketika itu juga menyelesaikan sebarang masalah dan hajat. Tapi manusia sombong degil, tak nak cari keadaan lain lagi untuk menyeru, untuk menyelesaikan sebarang masalah, untuk menyempurnakan sebarang hajat. Tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari usaha-usaha lain lagi. Yang kedua, sifat yang kedua ialah Al-Alim. Dia juga maha mengetahui apa-apa kehendak kita.
mengetahui dan maha bijaksana. Maka bila mengetahui hal ini, sebagaimana ceritakan semalam, maka setiap permohonan kita, setiap doa kita, dia mendengar dan dia mengetahui. Cuma kadang-kadang pasal sifat bijaksana dia tu, dia sayang kita sebagai hambanya, maka dia penyempurnaan ataupun penyelesaian kepada masalah tersebut atas kebijaksanaan dia. Maka bila kita mohon dengan dia secara ikhlas, dia tak bagi ataupun dia bagi ialah atas untuk jaga kebaikan kita, untuk pastikan kita pergi ke syurga dia. Itu kadang-kadang kita tak tahu benda gaib, kita rasa bila Allah tak bagi, kita mula cari benda lain, kita frust, kita berputus asa. Sedangkan Allah tidak bagi ataupun Allah bagi ialah hasil kebijaksanaan Allah untuk pastikan kita tidak kecundang, untuk kita pasti kita akan dapat syurga dia. Itu ayat ke-6. Maka siapa dia, maka Allah pun ceritalah apa maksud Tuhan tadi. Siapa dia ni? Siapa Rabbika tadi? Tuhan yang cipta dan jaga tadi. Ayat yang ke-7, dia ialah yang maha mendengar, yang maha melihat tadi. Siapa dia? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah yang cipta langit, cipta bumi. 7 langit, 7 bumi dia cipta. Di antara langit dan bumi pun dia cipta juga. In kuntum muqinin. Tapi kalau betul kamu orang yang yakin saja, kalau setakat tahu saja, tak ada keyakinan, maka kita tidak akan selalu minta dengan dia, bergantung harap dengan dia. Pasal kita sering minta dengan yang lain lagi, pasal keyakinan tadi. Keyakinan hanya datang bila kita berulang kali mendengar ayat-ayat Allah dan faham dengan apa kata-kata Allah, baru ada keyakinan. Jadi patut in kuntum muqinin. Kalau betul-betul kamu orang yakin saja dapat kenal Allah macam ni. Kalau tak yakin, maka kita hanya kenal Allah secara mengetahui macam tu saja. Maka kita hanya ala kadar dengan Allah saja. Bila kita ala kadar dengan Allah saja, maka Allah juga akan berpaling daripada kita. Kita jangan harap kita suka dengan Allah saja. Kita kena fikir juga Allah juga akan berpandang gitu dengan kita. Jauh kitab dia, tak yakin dengan kitab dia, maka dia pun tak peduli dengan kita juga, dan dia akan humbang kita ke neraka Jahannam, insya-Allah. Itu semoga Allah jauhi kita lah. Ayat yang seterusnya, siapa apa lagi Allah kenalkan diri dia lagi. Oleh itu pasal dia jaga semua langit bumi, dia juga tahu benda gaib, dia juga maha mendengar, dia maha bijaksana, dia maha alim, maka la ilaha illahu, dia saja yang ada sifat ini. Kenapa kita sombong lagi dengan dia? Kenapa tak bergantung hari-hari minta dengan dia, tanya dia, ada hajat minta dengan dia, ada masalah sunat istikharah untuk dia, tanya dia setiap apa-apa masalah peribadi kita, tapi kita kurang berlaku perkara-perkara ini. Pasal apa? Pasal kita tak kenal, betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tak kenal dia? Pasal jarang sekali kita bertadabbur ayat-ayat Allah berulang kali. Baru ada keyakinan, baru kita kenal dia. Lepas tu dia juga yang wayumitu wayuhyi wa hidup kita dan matikan kita. Dia bagi nyawa, dia tarik nyawa. Dia juga ilah ni lah, Allah inilah saja. Tapi rabbukum wa rabbu aba, dan kuat kamu, Tuhan kamu, Tuhan yang cabut nyawa kamu, yang cipta kamu, yang bagi nyawa pada kamu, dialah wa rabbul abaikum, dan juga tok nenek kamu dahulu pun dia juga yang alal awwali, dan kaum-kaum dahulu semua dia jaga, dia hidup dan dia matikan semua sekali. Kenapa tak bergantung harap dengan dia? Jadi walaupun begitu jelas, jelas sekali dah kemuliaan Al-Quran, kemuliaan Nabi, hebatnya Allah. Allah perkenalkan diri dia, Allah memperkenalkan Nabi dia, Allah memperkenalkan kitab Al-Quran dia. Tapi manusia, kebanyakan manusia masih lagi tak yakin. Tak yakin dalam arti kata tidak berikhtiar nak 100% bergantung harap dengan dia. Ia tak yakin. Tak 100% menumpukan pemahaman Al-Quran berulang kali 30 juzuk Al-Quran. Tidak begitu bergantung 100% untuk mengamalkan sunnah nabinya, walaupun Allah kata Nabi itu mulia, dibaca Quran semua sekali. Atas sifat perkara inilah, maka manusia pun
dalam ayat yang ke-9, balhum, bahkan mereka, bahkan kebanyakan manusia, fi syakkin, masih lagi ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Mana bukti ragu-ragu? Kita pernah ragu pun tak? Kita percaya semua ni. Ragu-ragu ialah kita tidak ada ikhtiar nak pergi ke hari akhirat dengan mengikut Quran, dengan mengikut Nabi. Itu maksud ragu-ragu. Ragu-ragu ialah kita tidak ada 100% keyakinan. Tak apalah, tunggulah, masih lagi tidak yakin 100%. Contoh. Kita buat contoh untuk kita pada 10 terakhir Ramadan ini. Kita semua tahu, setiap amalan yang kita buat melebihi 1000 bulan. Tahu, baca Quran ketika tu pahala melebihi 1000 bulan. Buat ibadat, infak pada hari tersebut dapat 1000 bulan. Tapi kenapa kita masih lagi tak bertukul lumus? Bertukul lumus ala kadar lah. Ala kadar cukup lah. Solat apa tu, maghrib berjumaah, isyak berjumaah, tarawih berjumaah, balik tidur. Esok bangun pagi, subuh berjumaah. Habis lah itu. Tak apa, kita rasa memadai, pasti dapat beribadat sepanjang malam. Itu kita rasa lah. Kita rasa macam itu saja. Sedangkan Allah tekankan sangat. Pasal apa? Pasal kamu tahu tak hamba? Aku peruntukkan untuk kamu malam ini penuh keberkatan. Semua malaikat aku turun. Malaikat Jibril turun, semua juta-juta malaikat turun untuk meraihkan siapa yang berjaga pada malam Qadar. Jadi kita rasa tak ada apa. Tak ada apa. Sebab tu kita tak rasa apa nak tumpu 100% berjaga, menumpukan, menyambut kehadiran malaikat. Beratus-ratus juta malaikat turun dengan malaikat Jibril turun untuk menyambut siapa yang beramal pada malam itu. Pasal apa? Keyakinan tak ada. Keyakinan dengan akhirat tak ada kita ni. Hanya tahu hari akhirat wujud, tetapi usaha ikhtiar kita nak pergi ke hari akhirat tak ada. Ada ala kadar saja. Kalau bagaimana kayu ukur dia? Kayu ukur dia kita kena tengoklah. Nak tengok kita ni ala kadar tak ala kadar, tengok kita hari-hari berdoa. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagilah aku jalan sebagaimana jalan orang yang kamu bagi nikmat Allah, iaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Golongan-golongan yang Allah redha masuk syurga. Ini yang kita nak tiru. Tapi jauh sekali kita nak tiru golongan-golongan ini. Golongan ini semua pada 10 malam terakhir. Masuk saja 6 bulan sebelum bulan Ramadan, dia berdoa dah. Wahai Allah, sampailah aku dapat bulan Ramadan, sampailah aku bulan Ramadan. Dia berdoa dah. Nak tunggu kemasukan bulan Ramadan. Seronoknya bila masuk bulan Ramadan. Tapi dia tak fikir pun makan, minum, bersuka. Tak ada. Bagi dia, bulan Ramadan ini bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan segala-galanya. Pasal apa? Bekal untuk Allah ampunkan segala dosa dia, nak pergi ke syurga menemui Allah. Masuk bulan Ramadan. Dia akan all out. Terus. Sekali sehari khotam Quran, 3 kali sehari khotam Quran, 10 hari sekali khotam Quran. Bertukar lumuh dengan Al-Quran. Tak kerja buat. Tumpuk Al-Quran. Sabar. Cukup 10 malam terakhir. Dia paksa semua keluarga dia, paksa kawan dia beramal 10 malam terakhir tersebut. Maknanya dia menyingkat kain. Habis Adil Fitri. Berdoa apa lagi? Berdoa lagi 6 bulan selepas itu. Berdoa dengan Allah supaya kabulkan setiap amalan dia sebulan dalam bulan Ramadan. Itulah orang yang yakin. Tapi banding dengan kita, yakin tak yakin lagi. Walau tahu dah 10 malam Ramadan ini begitu berkat, kita pilih pula malam ganjil. Pilih malam ganjil. Habis malam ganjil, malah juga malam ganjil pun. Pilih 27 Ramadan pula. Pasal ada hadis-hadis mengatakan malam ganjil, dan yang paling sahih hadis 27 Ramadan. Berkira sangat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkira. Nak masuk syurga. Nak duduk dengan para minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nak tu. Minta hari minta. Tapi ikhtiar tak ada. Itu ketandaan kita
fi syakkin yal'abun. Masih ragu-ragu, dan tenggelam bermain-main dengan khayalan saja kita ini. Itu maka kenalah semoga Allah pilih kita untuk mulai malam ini untuk betul-betul all out satu malam. Mungkin saja lepas ni kita akan mati pergi menemui Allah. Sayang, hadis Nabi, celakalah golongan orang-orang yang sebulan dalam bulan Ramadan tapi tidak ada pengampunan dosa baginya dalam tempoh sebulan bulan Ramadan. Pasal tak ampun. Pasal kita ala kadar dengan Allah. Bila kita ala kadar dengan Allah, maka Allah pun ala kadar dengan kita. Takut semoga Allah jauhi kita daripada bersifat ala kadar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bagi tumpahlah. Itu habis dah ketika itu ragu. Bila kita ragu-ragu dan bermain-main dengan perkara-perkara ini, bahkan tak peduli langsung pun. Nak 10 malam terakhir ni sibuk dengan buat kuih lah, nak betulkan langsir lah. Bahkan dalam sebulan bulan Ramadan pun kadang-kadang saya heran lah kita tengok masyarakat kita duk fikir setiap hari nak buat kuih tu, nak buat kuih, berbagai-bagai hidangan. Pasal kita punya target bulan puasa, kita penat dah nak makan yang sedap-sedap. Lain bulan puasa, bulan pengampunan, tapi kita nak makan sedap-sedap. Itu perbezaan dia. Jadi golongan-golongan ini lantaran dia jauh sangat dengan Al-Quran, walaupun Allah cerita bab ni, perkara-perkara dalam Al-Quran ceritakan bab Allah kenakan diri dia, Rasul dia dan adanya hari akhirat, tapi tak yakin dengan perkara itu. Lepas tu kita tak bertungku lumuh, tak berikhtiar, betul-betul berikhtiar. Maka Allah cerita bab orang Arab ini, cerita bab bagaimana keadaan dalil takhwif duniawi, ancaman dunia, bagaimana kisah berlaku pada orang Arab yang Nabi cerita bab Al-Quran, tapi mereka tak ikut. Mereka tak nak terima kebenaran Al-Quran. Pasal apa? Pasal bisikan daripada syaitan-syaitan tadi. Maka Allah ancam dia, fartaqib yawma ta'ti sama ubidukhanin. Dukhan kabuh, dukhanin mubin. Oleh itu tunggulah, wahai Muhammad, semasa langit membawa musim kemarau yang nyata, yang membawa kebuluran yang dahsyat. Ini ada asbab nuzul ya. Jadi bila Nabi baca ayat-ayat Allah kepada orang Arab, suruh terima Al-Quran, suruh mengesahkan Allah dah. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai semua manusia, semua yang permuka ini, terimalah la ilaha, yakni untuk mentauhidkan Allah. Sebenarnya diceritakan oleh Al-Quran, tak boleh mensyirikkan Allah untuk mentauhidkan dia, tapi mereka tolak. Bila mereka tolak, Nabi pujuk, mereka masih tolak juga. Maka Nabi pun Allah nak hukum mereka ini. Macam dah puas itu, Nabi pun ada jugalah melafazkan doa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya degil sangat pemuka-pemuka Arab ini. Maka ketika itulah, maka Allah pun turun ancaman. Dia kata bagi tahu mereka lah, kalau mereka tak nak juga mentauhidkan Allah, yakni dekat dengan Al-Quran, aku akan turunkan bencana kemarau yang amat dahsyat. Dan satu hadis Nabi berdoa sebagaimana doa Nabi Yusuf tu. 7 tahun kemarau yang panjang di Mesir. Itu doa Nabi. Maka ketika itu, bila Nabi bukan setakat mereka tengok bencana, bukan setakat mereka tak nak terima Al-Quran, mereka rancang nak bunuh Nabi. Maka Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah di Madinah. Maka lepas itu terus berlaku kemarau. Terus berlaku kemarau selama 7 tahun. Menderitanya orang Arab jahiliah. Selama 7 tahun. Air tak ada. Makanan tak ada. Tak ada perniagaan langsung. Bahkan mereka makan bangkai-bangkai. Sampai lapar sangat mereka ni. Mereka mencari air. Mereka sembelih unta-unta mencari nak minum darah-darah unta itu, atau simpanan-simpanan air dalam bonggol unta tersebut. Ketika itu, maka ketika itu mereka amat-amat kebuluran yang paling dahsyat dalam sejarah umat Arab jahiliah. Kenapa? Kerana mereka lawan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nukilkan kata-kata mereka, yaghshannas haza azabun alim, yang akan menimpa seluruh keadaan manusia yang kufur itu. Yang ni bukan seluruh penduduk Arab Mekah, Arab jahiliah ini. Haza
azabun alim. Inilah azab-azab yang paling-paling menyakitkan untuk orang Arab jahiliyah tersebut. Pasal ingat semalam kita baca kisah azab yang menimpa orang Yahudi bila dia lawan orang Arab, lawan Nabi Musa. Nabi Musa tabligh lagi, mereka degil juga. Allah hantar azab 9. Daripada dengan belalangnya, dengan kataknya, dengan darah, last sekali Allah tenggelamkan mereka. Untuk umat Muhammad pun ada juga kini. Orang Arab ni dengan kemarau selama 7 tahun tersebut. Lepas tu bila kemarau, mereka menderita lah. Maka mereka berdoa kepada Allah. Mereka menderita ni. Tengok Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun. Wahai Tuhan kami. Wahai Allah lah. Rabbana. Mereka menyeru Allah. Wahai Allah. Pasal apa? Pasal kalau kita ingat, kita belajar ahwal Arab jahiliah dulu. Bila perkara-perkara besar, mereka menyeru Allah. Ya Rabbana. Rabbana kshif. Wahai Allah. Rabbana Tuhanku. Hapuskan azab kami. Bila hapus azab ini, inna mu'minun. Hapus azab ni kami nak beriman. Tengok. Sama tak dengan orang Yahudi dulu? Orang Yahudi pun turun, wahai Musa, berdoa dengan Tuhan kamu. Kalau Allah turunkan, kurangkan azab, kami akan beriman. Ini pun sama. Dia nak turunkan azab dulu. Selesaikan azab dulu, baru dia nak beriman. Dia mengugut. Mengugut. Tak boleh. Nak mengugut ini, ugutan ataupun nak dapat benda dulu, baru nak beriman. Ini tidak ada semangat juang. Orang yang tidak ada semangat juang, tak mampu pergi syurga. Ingat-ingat tu ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ingat senang-senang nak masuk syurga aku tanpa perjuangan dan kesabaran. Jadi inilah, nak dapat dulu, nak selesai dulu, baru nak beriman. Tak dapat tak? Contoh kita lah. Tunggulah aku duit tak ada. Kalau dapat duit, baru aku nak infak. Macam tu. Aku duit tak ada. Tapi kalau aku dapat duit, aku baru nak infak. Ini tidak ada semangat juang. Sama lah. Inna mu'minun. Kalau kamu buang azab ini, baru aku nak beriman. Ini semangat juang tak ada. Bila orang semangat juang tak ada, maka Islam dia adalah ala kadar. Sepatutnya infak dulu, buat dulu, baru berdoa dengan Allah. Sepatutnya buat amal, buat kebaikan dulu, baru berdoa dengan Allah. Tapi manusia tidak ada semangat juang, dia baru jadi macam ini. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, dia datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kamu berdoa dengan Allah. Bila berdoa dengan Allah, doa kamu makbul. Dia tahu pula doa kamu makbul. Dia kata, maka kalau Allah turunkan doa kamu tu berkat, selesaikan masalah kemarau ini, inna mu'minun, kami akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu janji mereka. Selesai masalah, sembuh penyakit, baru nak beriman. Macam kita lah. Kalau Allah sembuhkan teman aku nak pergi surau dah. Kalau itu nak tu dah. Kalau ini nak tu dah. Kita bermain-main dengan janji. Bermain-main dengan janji. Sedangkan sebelum tak buat. Jadi Allah jawab persoalan mereka ini. Thumma jadi ayat 13. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana mereka nak beriman? Bagaimana mereka berjanji nak betulkan amalan, nak betulkan akidah kononnya bila aku selesaikan masalah mereka, bila aku sempurnakan hajat mereka. Wa qad ja'ahum rasulun mubin. Sedangkan mereka telah pun datang oleh rasul dah. Rasul dah beri dah keterangan-keterangan kitab Al-Quran dah. Mereka tak beriman juga. Nampak ayat ni. Allah buat teguran, zajrun kepada orang yang berpura-pura macam ini. Kalau aku sembuh penyakit ni, aku nak solat tak nak berhenti dah. Kalau aku dah dapat sembuh penyakit kanser ini, aku nak datang solat berjemaah, nak mengaji Quran dah. Kata dia. Allah jawab pesan tu lah. Bagaimana macam itu? Aku dah lama dah turun Quran dah. Aku dah lama dah hantar Nabi dah. Tetap juga mereka tak nak baca Quran kami. Mereka tak nak beramal seperti nak ajar amalan Nabi kami. Itu Maka anna lahumudz dzikra. Bagaimana mereka nak mengingatkan Allah, nak dengar, ambil peringatan-peringatan, nak sempurnakan janji mereka. Wa qad ja'ahum rasulun mubin. Sedangkan dahulu tak ada pun kami hantar rasul kami. Rasul kami baca ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran jelas ada arahan Allah, ada larangan Allah. Mereka tak buat pun, mereka tak tinggal pun. Maka itulah cara dia.
Maka bila jadi macam itu, dah selesai masalah hajat, selesai, kemarau hilang. Kalau kita sekarang sembuh penyakit, mungkin sehari dua hari okey, mula perangai lama balik. Mula anti balik dengan Quran dan orang yang mengajar Quran dan Nabi pembawa kitab Al-Quran tersebut. Thumma, kemudian tawallau anhu, kemudian mereka berpaling semula, berpaling engkar daripada keterangan pada ayat-ayat Al-Quran. Maka waqalu, maka mereka saling berkata sama seperti dengan golongan-golongan tadi. Apa dia? Nabi Muhammad itu muallamun ini, Nabi itu tipu saja. Dia kata Quran ayat-ayat Allah, sedangkan dia itu pergi belajar di mana-mana. Muallamun ini ialah orang yang belajar ke mana tempat, belajar menulis Quran, dia mengajar mana-mana tempat, dia bagi tahu kita, dia tipu kita. Lepas tu majnun, dia orang yang gila. Kenapa gila? Gila ini ialah kerana duk cerita benda yang sama, cerita tauhid, syirik, sunnah bid'ah, akhirat. Itu Nabi cerita tiga perkara. Orang yang cerita benda yang sama ini orang yang gila bagi pahaman mereka. Sikit-sikit syirik, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit akhirat. Maka dia kata ulang benda sama, ketandaan orang yang gila, dia kata. Tuduhan mereka. Bila Allah selesaikan masalah mereka, mereka jadi sombong balik. Innaka syiful azabi qalilan, sungguhnya kalau kami hapuskan azab mereka sedikit, maka innakum aidun, mereka akan kembali kufur pasal lupa balik segala janji-janji mereka tersebut. Walau bagaimanapun Allah kata buat ancaman lagi. Ancaman demi ancaman, kedegilan demi kedegilan. Allah kata apa lah? Ini ancaman lah. Ayat tu dipanggil zajrun lagi. Yauma nabtishul batsyatal kubra. Ingatlah kalau kamu ulangi keengkaran kamu, wahai orang-orang yang degil, kamu akan dibinasakan semasa kami timpakan kamu dengan nabtishul batsyatal kubra, dengan paluan yang besar. Ini tafsir mengatakan aku akan palu kes yang paling besar, yang ini perang Badar, di mana bila Nabi dah berhijrah, selepas pada kemarau, Nabi berhijrah dah di Madinah, maka mereka nak serang Madinah lagi. Maka Allah matikan 70 pemuka-pemuka yang degil. Pasal apa? Degil dah berulang kali Allah turunkan azab, dia janji nak ikut, hilang azab, buat balik. Itulah kalau kita pun macam tu. Kalau berulang kali Allah bagi ujian dengan kita, masih degil lagi, kena beringat takut Allah. Level umat akhir zaman ni, Allah akan khatam hati kita. Khatamallahu ala qulubihim. Allah bagi ujian, berjanji nak ikut, selesai ujian, buat balik. Allah bagi ujian balik, janji balik. Allah hilang ujian balik, buat balik. Berulang kali buat, maka lama-lama khawatir, takut Allah sampai ke tahap sesat yang keempat, iaitu khatamul qalbi. Takut tu lah, risau, takut khatamul qalbi pasal berlawan dengan ayat-ayat Allah berulang kali. Yang pertama, peringkat ragu, Roib. Yang kedua, peringkat sesat. Yang ketiga, peringkat mujadalah lawan ayat-ayat Allah. Peringkat yang keempat ialah khatmul qalbi. Allah akan tutup pintu hati kita untuk perkara-perkara kebenaran. Jadi bila sampai ke tahap tu, kita tak nampak lagi kebaikan-kebaikan Al-Quran. Quran hanya digunakan untuk upacara-upacara resmi saja, dan Quran untuk ambil pengajaran, untuk membentukkan sakit-sakit hati, penyakit hati tak ada bagi mereka. Pasal apa? Pasal mereka nampak untuk kepentingan dunia sahaja. Itulah ugutan Allah. Maka bila berlaku perang Badar, maka mati dah kat situlah. Maka habis bab ancaman untuk orang Arab. Maka Allah tengok ni, Allah nak suruh kita lagi ikut lagi betul-betul meyakini kandungan-kandungan dalam Al-Quran, supaya kita menjadi ahli tauhid, kita tidak menjadi ahli syirik. Allah tunjuk kisah bagaimana yang Allah dah hancur dah kaum-kaum dahulu yang
lawan arahan Nabi mereka, tidak nak mentauhidkan Allah, iaitu cerita sebagaimana surah baru ni, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Ulang baliklah cerita lagi, tapi dengan kaedah yang berlainan, dengan tujuan yang berlainan. Walaupun cerita yang sama, tapi tujuan yang berlainan. Pasal sini ialah nak kaitkan dengan dakwah surah tak boleh menyeru kepada selain daripada Allah. Lepas tu, walaqad fatanna qablahum. Walaqad fatanna qablahum. Dan sungguh, fatanna, kami telah menguji. Kami telah bagi ujian sebelum mereka, sebelum orang Arab jahiliah ini. Sebelum kamu, wahai orang Arab, kami dah uji dah kaum kamu. Kaum sebelum kamu. Pasal orang Arab tahu cerita ni. Pasal kaum apa? Kaum Fir'aun. Untuk kaum Fir'aun. Mereka telah menguji kaum Fir'aun. Bila uji kaum Fir'aun, maka dengan apa? Waja'ahum rasulun karim. Dan datang kepada mereka seorang rasul yang maha mulia. Yang mulia. Yang ini Nabi Allah Musa dilahirkan untuk pergi menemui Fir'aun. Sebenarnya di sini dia Allah lantik Nabi Musa untuk tabligh Fir'aun. Pasal Fir'aun ini banyak sangat dia menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia mengaku dia Tuhan. Dia ada hajat kena minta dengan dia, rakyat dia ada masalah minta dengan dia, boleh menyelesaikan sebagai hajat. Ayat ke-18. Nabi ini dipanggil dalam istilah tafsir dipanggil idmaj. Idmaj ini ialah yang tak nampak. Benda ada tapi tak nampak. Panjang kisah dia tu. Ayat yang ke-18 hingga 20 itu ada kisah yang panjang. Kisah yang panjang bagaimana kisah Nabi Musa. Dia pergi, orang Fir'aun dah bunuh dia, dia lari ke Madian, pergi mengaji pergi mengaji dengan Nabi Syuaib, kahwin dengan Nabi Syuaib, balik semula, belajar cukup 10 tahun, nak balik ke Mesir nak jumpa kaum kerabat dia ni, ayat dia ni, dia terima Taurat pada malam itu, titah ketika tu. Maka dia pun ambil wahyu, datang, terus meneruskan perjalanan nak pergi kena jumpa dengan Fir'aun. Itu kisah panjang, kisah dia tak ada, kisah lain ada. Ini ringkas. Maka dia pun terus pergi jumpa dengan Fir'aun. Jumpa pun perjumpaan demi perjumpaan. Surah Ghafir kita tengok bagaimana perjumpaan dengan rajul mukmin kan. Maka tengok apa kata jumpa dia. An addu ilayya ibadallah. Dia masuk jumpa Fir'aun. Dia kata apa kepada Fir'aun? Wahai Fir'aun, berilah kepadaku wahai hamba-hamba Allah yang ada pada kamu itu. Kita kena ingat, di Mesir ini ada kaum Bani Israel, kaum Sibti. Daripada mana datang bangsa Israel di Mesir? Bangsa Israel, Mesir ini ada dua bangsa. Bangsa Kipti, bangsa Negro besar-besar tu. Satu lagi bangsa Arab, bangsa Israel yang lawa-lawa, bangsa Sibti. Bangsa Sibti kenapa wujud di Mesir? Kenapa? Daripada mana sejarah dia? Daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sejarah dia yang bawa bangsa Israel ke Mesir. Pasal bila bawa? Bila dia menjadi raja, putera menjadi pemerintah ketika itu, mula-mula menteri kewangan, dan ada tafsir mengatakan dia menjadi putera mahkota Raja Mesir, Nabi Yusuf ni. Dan bila dia berjumpa semua sekali dengan adik-beradik dia yang buat dia 10 orang tersebut, dia minta adik-beradik dia dengan bapa dia, dengan mak dia, bawa semua keluarga-keluarga Nabi Yakub dibawa ke Mesir. Ini sejarah bagaimana Mesir, bangsa Israel bertapak di Mesir. Jadi bila dia bertapak di Mesir, dia bagus pasal dia betul-betul mengamalkan kitab dia. Mengamalkan kitab yang dibawa oleh Nabi Allah Yusuf. Tapi lama-lama, dalam keadaan mewah, itu manusia. Mula-mula alim, mula-mula beriman. Tapi bila dalam keadaan kemewahan duduk di Mesir, maka dia mula tinggal kitab-kitab dia tersebut. Mula tinggal amalan-amalan yang benar. Bila tinggal macam itu, Allah jatuhkan hukuman untuk Bani Israel menjadi hamba kepada Fir'aun. Itu kisah dia. Maka dia menjadi hamba abdi kepada Fir'aun, menjadi hamba kepada bangsa Kipti. Jadi Nabi Musa datang balik, nak tebus balik. Ini cerita dia ni.
an adu ilayya ibadallah. Mereka itu wahai Firaun, hamba jangan kamu zalimi dia. Dia pun hamba Allah juga. Kenapa kamu dera dia? Dia bukan hamba pun, dia orang biasa, bukan seorang hamba. Tapi kenapa kamu dera? Kenapa kamu zalim dengan kau bagilah aku nak itu bangsa aku. Itu soalan pertama lah. Lepas tu dia pun kenapa? Dia pun kena gila. Dulu aku ni anak angkat kamu. Tapi sekarang ni, siapa dia aku? Inni lakum rasulun amin. Aku sekarang ini adalah dah dapat pangkat rasul. Allah pilih aku sebagai rasul yang amat-amat amanah untuk menjalankan tugas aku. Aku datang kamu ini pun ada dua hajat. Yang pertama, aku nak kamu tak mensyirikkan Allah. Kamu menjadi ahli tauhid. Yang kedua, itu kamu jangan zalim dengan Allah lah. Kamu hendaklah menjadi ahli tauhid, yakni kamu tidak zalim dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu jangan zalim dengan manusia, iaitu kamu jangan hina, kamu jangan bully bangsa Israel yang duduk bersama-sama kamu itu. Dua tujuan dia. Maka jangan zalim dengan Allah, adalah kamu jadi ahli tauhid. Jangan zalim dengan manusia, mengabdikan bangsa Israel di Mesir tersebut. Itu masa ayat 9. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Janganlah kamu sombong. Jangan kamu besar diri dengan Allah. Pasal apa? Sepatutnya kamu ada hajat minta dengan Allah, ada masalah minta dengan Allah. Itu sepatutnya. Tapi kamu tak nak buat, kamu mengatakan kamu Allah, kamu sombong dengan Allah. Ini penyeru kepada tauhid. Jadi perlu tauhid. Tapi ini pun satu lagi ayat idmaj. Ada lagi pertelingkahan demi pertelingkahan. Dia balik dulu, dia pergi, kemudian dia mesyuarat, pergi bertahun-tahun memakan masa. Itulah idmaj ayat ini. Tertutup. Tapi ada cerita. Bila kita mengaji talaki, guru akan ceritakan bab apa dia cerita-cerita sebelum ini. Cerita dia pergi, dia bawa abang dia, adik dia. Lepas tu pergi dia jumpa dengan rajulun mukmin. Ceritakan untuk mentadbirkan Allah. Dia kata, Firaun katakan kamu sihir, kamu ahli sihir. Bawa pula dia kata buktikan dia sebagai rasul. Dia pun ceritalah, inni atikum bisultanim mubin. Bersama-sama aku ada kitab, bersama aku ada dua mukjizat. Yakni mukjizat, apa dia mukjizat Nabi Nuh? Tungkak dia, dan juga dia masuk ketiak dia, keluar ada cahaya. Kenapa mukjizat? Mukjizat ialah untuk membenarkan dia sebagai seorang rasul. Itu je mukjizat ni. Bukan Allah bagi untuk membuktikan dia ni betul-betul wakil Allah. Allah bagi mukjizat dengan dia. Dan untuk tu je. Lain masa dah tak ada dah. Kita pula cari ambil. Nak carilah, kalau tongkat tu nak carilah apa kayu yang buat tongkat tu, kita ambil kayu tu menjadi kononnya mukjizat. Itulah kesyirikan dia. Berbeza. Maka dia pun kisah lagi, ada kisah lain lagi. Panjang idmak juga. Bawa ahli sihir semua bertanding semua sekali. Ada rajulun mu'min yang bertekak dengan dia. Rajulun mu'min lari, dia bunuh askar dia. Panjang cerita lah. Kita baca surah Ghafir ni. Saya tak ringkaslah idmak dia. Maka last sekali, tak boleh jadi ini. Musa ini makin nak lawan aku ni. Maka dia pun jatuh hukum bunuh dengan dia. Idmak dia dalam ayat lain, maka Firaun jatuh hukuman bunuh rejam. Bunuh untuk hina. Firaun ni zalim dia bunuh. Kaedah pertama, kaedah pancung. Kaedah yang kedua, kaedah dia salib. Dia letak depa tangan tengah-tengah padang pasir, dia paku tangan kiri, tangan kanan, mati kering macam itu. Yang ketiga, cara Firaun zalim dia tanam, dia rejam. Ini penghinaan yang paling tinggi. Tanam separuh badan, dia panggil semua rakyat-rakyat Mesir ni merejam. Tengok, kutuk. Dia kutuk. Sambil-sambil rejam, dia kutuk, dihina. Itulah Firaun jatuh hukum atas Nabi Allah Musa. Tengok apa kata Nabi Allah Musa bila berjumpa dengan keadaan masalah macam ini. Ini ibrahnya.
Hanya Allah tempat dia bergantung. Apa dia kata? Wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an turjumun. Dan sungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kamu juga daripada kamu yang nak merejam aku ini. Tengok kita. Setiap ada masalah, orang yang beriman, Allah lah tempat dia pertama-tama memberitahu. Sebab tu kita belajar sebelum ini, apa-apa masalah kecil ke masalah besar ke, Allah saja tempat kita mula-mula bagi tahu. Allah, habis bateri telefon aku, wahai Allah. Wahai Allah, hilang selipar aku, wahai Allah. Wahai Allah. Semua itu sepatutnya. Tapi kita tak ambil. Kita tak melazimi diri kita dengan meletakkan Allah tempat yang sepatutnya. Itu maksud zalim. Zalim yang tidak meletakkan benda pada tempatnya. Sepatutnya Allah tempat yang pertama-tama kita rujuk. Tapi kita tenggelam. Kita lepas usaha lain lagi. Oh, kena semayang ajak ni. Baru nak panggil semayang ajak. Dah semayang ajak tak buat sendiri. Panggil orang pula. Nampak tak kita ni? Zalimnya manusia ni. Dah tak lagi tahu Allah. Ada masalah. Selesai cakap lain. Pergi sana, pergi sini, pergi sini. Tak selesai-selesai masalah juga. Last sekali ingatkan Allah. Pun panggil orang semayang ajak juga. Sepatutnya solatlah sendiri. Tak juga panggil orang lain. Kita duduk isap okok keluar saja. Itu masalah. Manusia ni sombongnya manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Maka berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disambil lepas tu dia pun yakin dengan Allah Subhanahu maka dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala pasal apa? Pasal hanya Allah yang boleh buat segala sesuatu. Dia berkata kepada Firaun, wa illam tu'minu li fa'taziluni. Dan sekiranya kamu tidak beriman kepada kerasulanku untuk kembali mentauhidkan Allah, maka putuslah penghubungan aku dengan antara kita sekarang ini. Maka dah puas dah. Puas pujuk, puas merayu, degil juga. Bahkan nak bunuh dia balik. Macam Nabi saya kita, Nabi lah. Nabi baca Al-Quran dah. Ingat tak bila Nabi berdoa? Nabi berdoa bila pergi baca Quran kepada kerabat-kerabat dia. Kerabat dia hina dia. Satu dia berdoa, wahai Allah, tolonglah wahai Allah. Bagi aku, apa ayat Quran ni? Dia kata, aku bukan nak kalau kamu tak nak, kalau kamu tak nak terima tak apa. Tapi jangan ada perasaan marah dengan kaum kerabat. Itu aku minta wahai kaum kerabat. Maknanya dia tak apa, tak nak terima Quran tak apa, tapi jangan hina dia, jangan caci dia. Itu Nabi sabar sekali. Lepas tu mereka lagi lawan dia, lagi hukum bunuh lagi dia. Nabi pun larilah ke Madinah, hijrah. Allah perintahkan suruh berhijrah ke Madinah. Maka itu dia berdoa suruh kemarau tadi. Dia berdoa kemarau. Maka ketika juga dia berdoa jugalah kepada geng-geng dia ini yang Allah jawab tadi, aku akan bunuh dia masa perang Badar tersebut. Doa Nabi juga, menjawab doa Nabi juga. Maka tadi ayat berapa dah kita ni? 21 maka pun dia berdoa lah. Fada'a rabbahu. Tengok Nabi Musa dah puas dah. Orang bunuh dia, orang hina dia, orang jatuh hukum dia, berdoa Allah. Fada'a rabbahu, maka dia berdoalah kepada Tuhan. Annaha ula'i qaumun mujrimun. Wahai Allah, kaum aku degil sangat, aku puas dah jumpa dia, bagi tahu dia bagaimana. Ceritalah berbagai-bagai. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Maka Allah faham doa dia. Maka dia pun itulah bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun kabulkan doa dia. Pasal doa orang yang betul-betul bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun kabulkan doa dia dengan cara keluar titahan, keluar perintah. Apa dia? Fa asri bi ibadi lailan. Lalu perintahkan bawalah pada malam, lailan pada awal malam. Lailan awal malam, keluar kamu pada waktu malam. Innakum muttabi'un. Sesungguhnya kamu akan muttabi'un, akan diikut. Wahai Nabi Musa, ajak semua orang-orang yang beriman di kalangan pengikut kamu, ajak dia keluar menuju ke laut awal malam. Kerana apa? Kerana pasti Fir'aun akan innakum muttabi'un, pasti akan ikut di belakang kamu. Maka itulah, ni pun idmash lagi. Maka dia pun larilah. Lari pergi ke sana, pergi laut ni. Paniklah pengikut, wahai Musa, bagaimana kita ini, wahai Musa, belakang kita Fir'aun, depan kita laut, macam mana mau lari lagi? Maka turun lagi firman Allah
pukul laut dengan tongkat, seberang ke sana, maka pergilah semua sekali menjadi 12 lorong, 12 highway. 12 highway Laut Merah tersebut, maka bergeraklah, berlarilah semua sekali Bani Israel, orang baik-baik ini, orang beriman ini, menuju ke seberang sana. Maka sampai seberang sana pun, stop cerita. Nah, maka Allah turun pula mujizat lain lagi. Tengok dia kata apa lagi? Dia tak bagi buat apa-apa. Kalau Musa kata tongkat itu ada sakti, mesti dipukul tongkat pula kan? Tak ada, dia tahu. Musa hanya bergerak atas mujizat Allah, atas arahan Allah. Tengok apa kata Allah. Watrukil bahra rahwan. Dan tinggalkanlah laut dalam keadaan terbelah macam itu. Dah sampai ke tebing sana, sampai ke tebing cross laut tadi, tinggallah wahai Musa laut, jangan kamu buat apa-apa. Watrukil bahra rahwan. Tinggallah laut. Ruki pasal itu laut perempuan, bahra rahwan dalam macam itu. Innahum jundum mughraqun. Innahum sesungguhnya jundun ini refer kepada semua yang memusuhi Nabi Allah Musa ni. Allah masukkan perasaan nak marah. Cara mana Allah nak bunuh dia? Nak bunuh hingga habis bakar ni. Semua sekali penjahat-penjahat yang tidak beriman, yang beriman, yang perempuan, yang baik-baik ada kat sana. Yang jahat ini semua sekali Allah masukkan perasaan benci dengan Nabi Allah Musa, nak bunuh Musa dikejar. Jundum. Kalau tidak innahum mughraqun. Tak payah jundum. Dia guna perkataan jundum ni, semua sekali yang Muslim keluar bala tentera dia. Keluar hingga tenggelam semua sekali. Habis cerita dia dalam ayat lain banyak ceritalah. Dia lemas, dia mengadu, dia dah nak beriman dengan Allah ketika itu, tapi iman yang dah nampak azab, dah nampak tidak diterima, taubat yang dah nampak azab tak terima lagi, itu ayat yang lain lah. Habis cerita dia. So masuk ayat 25. Apa jadi dengan negeri Mesir? Selepas peninggalan itu, yang apa dia? Kam taraku min jannatin wa uyun. Banyak sungguh kebun-kebun dan mata air yang mereka tinggalkan. Negeri Mesir ini empire Arab tua. Segala Fir'aun bina Mesir ini macam cantik sangat. Ada kebun-kebun, ada mata air yang tinggalkan. Lepas tu wazuru'im wa maqamin karib, dan juga berbagai-bagai jenis tanaman dan tempat-tempat kediaman yang indah-indah. Ada tempat berhad. Cantik, amat cantik Mesir ni. Mesir ini Fir'aun jaga betul-betul negeri yang amat-amat cantik. Keindahan semua ada. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Dalam kehidupan mewah, hidup cukup-cukup mewah yang mereka menikmatinya. Sebab tu Fir'aun dia boleh buat sungai itu mengalir mengikut arahan dia. Istana-istana ada sungai. Mana kita sini mampu teknologi kita buat sungai bawah istana, alihkan air sungai. Tapi Fir'aun mampu teknologi dia buat perkara-perkara. Hebatnya orang zaman dahulu. Hebatnya teknologi orang zaman. Tapi kita saja kita hebat. Jauh teknologi lebih tinggi pada teknologi sekarang ini. Berdasarkan mewah hidup yang mereka lama menikmatinya. Kita nak tiru apa tu? Nak tiru teknologi piramid, tak nak buat. Tak, piramid yang tu, yang boleh tu. Tak mampu buat apa, tengok teknologi dia. Benda yang aneh-aneh tu. Maka semua sekali benda-benda peninggalan tadi, cara dia apa? Cara mana? Allah nak bagi segala harta tadi kepada orang yang beriman. Pasal apa? Dah penat, lelah dah golongan-golongan yang diseksa oleh Fir'aun tadi. Katakan dia pindah ke Mesir, dapat menikmati hasil tersebut. Maka kadzalika, dan demikianlah wa aurathnaha, kami wariskan peninggalan Fir'aun qauman akharin, kepada kaum-kaum yang kemudian, yakni Bani Israel yang setia mengikut Nabi Allah Musa tu, dia akan balik menikmati ini. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ada juga mengatakan untuk digunakan untuk orang-orang beriman di Mesir yang tak terbunuh tersebut. Ada juga mengatakan rajulun mukmin tu. Rajulun mukmin tak menjadi raja balik. Rajulun mukmin yang berani bertekak dengan Firaun. Ada juga tafsir yang mengatakan dia yang menjadi raja pula ketika orang beriman. Ketika ni dia semua orang beriman ketika itu. Dari bangsa Israel beriman sekejap je, dia lawan balik. Itulah bangsa Israel. Maka itulah kami, cara dia Allah nak bagi harta dengan cara
harta waris, dibunuh semua tu, habis dapat orang lain harta dia. Macam kita sekarang lah. Kita orang kaya dah, kita orang besar, orang kaya semua sekali, dapat harta. Pasal apa? Bila bapa kita meninggal. Itulah harta warisan. Maka kesian. Orang yang ada harta banyak, bertimbun-timbun harta dia, tetapi dia nak jahat, kedekut, bakhil, tak nak infak, sayang harta. Sayang benda ni. Apa pengajaran dia? Maka benda ini, bila dia mati dengan keadaan sayang harta, tidak ada untuk Allah harta dia tadi. Maka ketika itulah Allah matikan dia. Bila mati dia, harta tadi akan menjadi hak waris dia dah. Dia pergi ke alam akhirat dengan kosong. Dia pergi ke hari akhirat dengan tak ada harta. Itu yang menyesalnya, wahai Allah, aku nak kembali ke dunia. Aku nak infakkan harta pada ni. Aku nak infak harta, sekejap nak infak harta aku ni. Nak pada 10 terakhir Ramadan ini. 10 terakhir ni, usahalah sedaya upaya kita pun. Kalau tak boleh RM1 ke RM2 ke setiap hari, bagilah mana tempat. Pergi cari tempat mana, cari orang miskin. Tempoh 10 hari. Pasal apa? Besar sangat. Takut-takut kita khawatir kita menjadi macam perkara-perkara macam ini. Dan benda yang paling senang lah, benda yang paling senang. Ni bukan nak berkempen ni. Pasal kebetulan tajuk ini dah sesuai dengan ni. Contoh, kita ada surau dah. Surau kita menunggu masa untuk menjadi hak milik infak kita masing-masing. Apa sahaja kita bagi 100 tu malam, 100 untuk beli tanah, 100. Tengok, mesti terkena 10 malam. Kata sayang. Ataupun RM50 mana murah, RM50 malam beli benda ni. Sayang, tapi tak fikir kita macam ni. Pasal apa? Kita lebih suka, kita pergi belanja makan sana, belanja keluarga makan, beli baju raya, tukar lansir. Sedangkan yang confirm untuk Allah, yang confirm untuk kita selama-lamanya, rumah Allah ni, kita bakhil dengan harta Allah. Takut kita akan dimasukkan sama dengan perkara-perkara bangsa Allah nak hapus. Harta yang banyak orang Mesir ini, Allah bunuh dia di laut, maka harta ni dapat orang lain yang ambil. Pasal bukan hak dia. Tapi yang orang duduk dalam negeri Mesir yang beriman tadi, ada harta dia gunalah. Tapi yang zalim ni, Allah keluarkan semua sekali. Itulah. Maka ayat terakhir, walaqad najjayna bani Israil min azabim bil muhi. Sungguh kami selamatkan Bani Israel dari azab yang menghina oleh bangsa Fir'aun tadi. Min Fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin. Dari penindasan Fir'aun, sungguhnya dia seorang yang sombong, takbur, lagi terbilang orang-orang yang melampaui batas. Kita masuk besoklah untuk ayat 3 ayat lagi. 3 ayat lagi mengenai Nabi Allah Musa. Kita berhenti sampai 31. 31 lah. Min Fir'auna, daripada Fir'aun, innahu kana 'aliyan minal musrifin. Dari penindasan Fir'aun kami selamatkan Bani Israel. Kami selamat dia lah. 30. Walaqad najjayna Bani Israel min azabil muhin. Akan selamat Bani Israel itu. Lepas tu dari itulah sama 21 tu. 30 tu dia kata dia selamat pada Bani Israel. 31 tu dia kata Fir'aun kejam. Dia selamat di sinilah. 31 dia berkembar, dia 31 huraian kepada 30. Esok ayat 32 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.